Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid kelas 5 PKKR Fantastik. Cikgu harap pada pagi ini anda berada dalam keadaan yang sihat, ya, cergas. Serta kalau boleh semua sekali dah makan sebelum kita memulakan pelajaran pada hari ini. Baik, untuk hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan uh, subjek pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan permainan petang. Baik, kita teruskan. Yang pertama kita akan tengok sejarah permainan petang di Malaysia. Baik, sebelum kita tengok di Malaysia, permainan petang ni sebenarnya berasal daripada negara Perancis, ya, dibawa masuk ke Malaysia ini, di mana ianya telah pun diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1987 oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk berkhidmat sebagai satu acara sukan untuk orang kurang upaya ataupun orang OKU. Jadi permainan ini dibawa ke Malaysia pada tahun 1987 untuk golongan OKU. Dan pada pertengahan 1989, Yang Mulia, Yang Allahyarham, Yang Mulia Profesor Diraja Dr. Ungku Abdul Aziz sebagai Presiden SPACE adalah untuk memperkenalkan sukan ini kepada koperasi di Malaysia. Jadi Yang Mulia Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz telah membawa masuk permainan ini untuk diperkenalkan kepada koperasi di Malaysia. Sebab itu permainan petang ini banyak dimainkan ataupun dipertandingkan di peringkat koperasi sehingga kini. Kalau kita tengok di peringkat Kementerian Pendidikan pun, sekolah-sekolah pun menyertai pertandingan-pertandingan peringkat koperasi ini diadakan di seluruh negara. Kalau dekat negeri Perak ni biasanya diadakan pertandingan ini sebelum-sebelum ini banyak diadakan di Kuala Kangsar. Jadi pertandingan peringkat koperasi ini banyak diadakan di Kuala Kangsar. Kuala Kangsar ni mempunyai gelanggang yang agak unik. Dia berada di bawah jambatan. Jadi cikgu pernah bermain di situ beberapa tahun lepas. Jadi agak menyeronokkanlah bermain di gelanggang petang di Kuala Kangsar. Lepas itu, selepas beberapa bulan ianya diperkenalkan, sukan petang ini telah dirasmikan sebagai salah satu acara sukan untuk negara oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak pada 22 Mac 1990 bertempat di Jalan Padang Timur, Petaling Jaya. Jadi bermula daripada situlah perkembangan sukan petang ini berada di Malaysia ini dan dia dipermainkan dengan cukup meluas. Satu negara bermain petang sehingga kini. Jadi kita boleh tengoklah kalau murid rajin boleh surf internet, tengok YouTube pertandingan-pertandingan petang yang ada di Malaysia ni, macam-macam boleh tengok. Ya, okey, kita pergi kepada seterusnya. Baik, alatan permainan petang. Dalam bermain petang ni beberapa alatan yang cukup penting perlu ada sebelum pertandingan ataupun permainan diadakan. Yang pertama dikenali sebagai bolis. Cikgu sebut bolis. Ada orang sebut bowls. Jadi kita tengok bolis. Ini rupa bentuk dia. Kita tengok. Okey, baik. Bolis ini berbentuk bulat, diperbuat daripada logam yang berongga di bahagian dalamnya. Dia bukan logam kosong, dalam dia ada berongga supaya ini tahan lasak. Okey, bolis ni mempunyai garis pusat antara 70.5 mm hingga 80 mm. Jadi dia garisan pusat dia lebih kurang 70.5 hingga 80 mm. Jadi beratnya antara 650 gram hingga 800 gram. Dia ada
macam-macam jenis berat. Ada 650, ada 750, ada 800 gram. Jadi dia mengikut pada pemain dan juga mengikut apakah fungsi permain tersebut. Jadi dia boleh pilih. Itu kita akan bincangkan kemudian nanti insyaAllah. Okey, boli ini mempunyai jenama tertentu. Angka penunjuk berat dan juga nombor siri pada yang tertera pada boli ini. Kalau kamu tengok, ada tulisan-tulisan kat sini, dia akan memaparkan jenama pengeluar bagi boli tersebut. Dia akan tulis berat dia berapa dan juga ada nombor siri. Setengahnya ada nombor siri pada bola tersebut ataupun pada bolis tersebut. Ini rupa bentuk dia. Okey. Kalau kita tengok rupa bentuk dia ni ada jalur-jalur, ada jalur 1, ada jalur 2, ada yang jalur banyak. Okey. Yang ini untuk menunjukkan jalur-jalur ni penting untuk membezakan bolis antara pihak lawan. Jadi dia tak adalah bolis yang sama. Ambil bolis yang sama nanti balik nanti dia jadi keliru. Jadi dia ada pelbagai bentuk garisan kat sini. Tengok. Okey. Bolis digunakan di dalam pertandingan mestilah yang telah diluluskan oleh Badan Antarabangsa FIPJP atau Persekutuan Petang Kebangsaan PPM. Ni. Okey, yang ada dekat sekolah kita tu adalah bolis latihan, bukan bolis untuk pertandingan. Bolis latihan ini dia berat sikit. Jadi dia lain sikit dengan bolis pertandingan. Bolis pertandingan dia akan bentuk-bentuk macam ni. Kat sekolah kita tu dia untuk latihan boleh. Kalau untuk pertandingan tak berapa sesuai. Tapi boleh juga digunakan kalau untuk pertandingan kecil. Okey, boleh ya. Baik, kita teruskan kepada slide seterusnya. Alatan yang kedua. Okey, alatan yang kedua dikenali sebagai jack. J-A-C-K. Macam nama orang ya. Okey, jack. Jack ini dah berbentuk bulat tapi diperbuat daripada kayu keras. Kalau untuk pertandingan biasanya akan pakai jack diperbuat daripada kayu. Tetapi ada juga jack-jack yang diperbuat daripada plastik. Tapi jarang digunakan. Sebab plastik ni dia senang melantun. Jadi lebih banyak pertandingan ataupun menggunakan pertandingan menggunakan jack diperbuat daripada kayu keras. Okey, jack ini mempunyai garis pusat antara 25 mm hingga 35 mm. Kecil saja. Kecil lagi daripada bola pingpong. Okey. Jack ini boleh diwarnakan, tetapi warnanya mestilah boleh dilihat dengan jelas di atas permukaan gelanggang. Jack ni kalau tengok dia ada macam-macam warna. Macam-macam warna. Ada biru, ada merah, ada hijau. Jadi ianya adalah bertujuan supaya ianya mudah dilihat di atas gelanggang. Baik, kita teruskan bagi peralatan yang seterusnya. Okey, ni. Peralatan seterusnya adalah pita ukur. Okey, pita ukur ni meliputi alat-alat seperti tape measure, telescopic measure, clipper dan juga tape gauge. Okey. Di mana pita ukur ni digunakan untuk mengukur jarak bolis yang terdekat dengan kedudukan jack. Terutama sekali digunakan semasa ada bolis ataupun bola besi itu pihak lawan dengan pihak kita contohnya hampir-hampir sama. Jadi untuk mendapatkan ukuran yang tepat kita gunakan pita ukur, kita ukur yang mana lebih dekat dengan jack. Itulah gunanya pita ukur. Sebenarnya tak payah besar-besar pita ukur untuk permainan petang ni, dapat yang kecil tu lagi cantik, lagi bagus. Ya. Baik, okey, kita teruskan dengan slide seterusnya. Okey, kain. Kain. Setengah orang dia tak berapa penting dengan kain ni, tapi sebenarnya kain ini penting dalam permainan petang. Digunakan untuk membersihkan bolis sebelum lontaran dibuat.
Okey. Selalunya bila kita baling, dah baling bolis tu adalah dalam keadaan yang kotor. Jadi untuk keselesaan untuk kita baling, kita lap dulu bolis itu, baru kita buat balingan ataupun lontaran. Kita main atas permukaan tanah, kemungkinan pasir dan sebagainya. Jadi kita kena lap lah. Kita kena lap. Itu gunanya kain ni. Kain ni bolehlah kain buruk pun boleh. Tapi kalau nak cantik tu kain yang sikit lah, macam tuala dan sebagainya lagi bagus. Okey, baik. Kita teruskan seterusnya. Boleh. Gelung. Okey, gelung. Gelung untuk petang ni bukan gelung rotan ni. Dia gelung ni diperbuat daripada plastik. Jadi gelung ni digunakan sebagai kawasan peserta berdiri ataupun mencangkung ketika membuat balingan bolis. Ini penting. Penting untuk dalam permainan petang ni. Jadi pemain dia akan berada di dalam petang ini sebelum membuat lontaran. Jadi inilah digunakan sebagai orang kata tapak untuk buat lontaran. Jadi kita akan tengok nanti kemudian ya. Okey, ni alatan dia. Gelung. Gelung ni pun ada macam-macam warna. Dijual kat kedai tu macam-macam warna. Ada merah, ada biru, ada hijau, bergantung kepada minat pemain ataupun warna apa pemain nak guna. Dalam permainan petang, gelung ni perlukan satu saja. Dia akan kongsi dengan pihak lawan. Okey, baik. Teruskan dengan permainan seterusnya. Dengan alatan permainan seterusnya. Kita teruskan dengan pakaian yang sesuai untuk bermain petang. Okey. Sebenarnya pakaian untuk permainan petang ni tak ada pun dinyatakan makna pakai apa yang spesifik. Dia boleh pakai apa-apa pun boleh main. Even kalau pakai kain plekat pun boleh main lagi. Tetapi untuk nampak lebih profesional ataupun berdisiplin, seseorang pemain perlulah memakai pakaian yang bersesuaian. Terutama sekali seperti baju sukan yang lengkap dan juga berkasut. Kan? Kalau kita pergi pertandingan, takkanlah kita nak pakai baju yang tak sesuai. Kain plekat lah nak main petang kan, mesti kita pakai baju sukan kalau kita pergi pertandingan dan sebagainya. Dan juga berkasut. Kalau latihan tu tak apalah, pakailah apa yang bersesuaian kan. Untuk latihan, tetapi kalau untuk pertandingan, pakailah pakaian sukan supaya nampak lebih berdisiplin. Cantik. Okey, ni contoh dia pakaian ya. Contoh pakaian. Contoh kalau kat sini tengok sini pakaian lelaki lengkap. Ada baju yang sesuai, seluar, track suit, kasut dan juga bertopi. Yang perempuan pun sama. Baju t-shirt, seluar, track suit dan juga kasut. Okey, kita pakai topi. Kita tengok pemain-pemain ni pakai topi. Kenapa? Tak boleh kita pakai topi. Terpulang sebab pemain petang ni kadang-kadangnya bermain di alam kedudukan ataupun dalam cuaca yang agak panas. Jadi untuk mengelakkan daripada panas itu kita pakailah topi yang bersesuaian. Tengok ada abang ni dia pakai topi macam ni, boleh. Ada pakai topi yang biasa kita pakai, boleh, tak ada masalah. Jadi pakai topi untuk mengelakkan panas, tak pakai pun baik. Seterusnya. Tempat permainan petang. Okey. Petang juga dikenali sebagai bolis dan dinamakan dimainkan di luar rumah di mana-mana permukaan yang munasabah. Sama ada di halaman rumah ke, taman ke, padang ke. Tetapi petang tak boleh bermain ataupun tidak digalakkan untuk bermain di mana? Tempat letak kereta yang berbatu, trek berjalan dan lain-lain permukaan yang keras seperti konkrit atau asfalt atau sangat lembut seperti pantai berpasir halus atau rumput yang panjang. Jadi tidak digalakkan untuk bermain tempat-tempat macam ni. Contoh kalau kita main petang dekat tempat letak kereta yang berbatu.
Dia akan merosakkan permukaan semen itu dan juga boleh merosakkan bolis. Jadi itu sebab dia tak digalakkan untuk bermain di permukaan yang berbatu, bersimen. Kalau kita main kat atas rumput pula, rumput yang panjang, baling-baling, mana pula bolis tak jumpa. Main atas rumput panjang kan, jack pun tak jumpa. Jadi dia akan menyukarkan permainan. Jadi seeloknya dimainkan dekat di halaman rumah yang bersih, yang atas tanah contohnya. Jadi permukaan yang ideal untuk bermain adalah permukaan yang keras di mana di atasnya ditutupi dengan pasir khusus atau kacang batu. Jadi dalam meliputi permukaan tu cari tempat yang terbuka dan juga agak rata. Okey, pemain petang ni pun juga perlukan tempat yang agak rata. Nanti tak adalah kamu main baling bolis itu dia menggelunsur ke bawah atau sebagainya. Itu akan menyukarkan kita nak main petang. Jadi sesuainya bermain di kawasan di tempat yang rata, tidak berumput panjang dan juga bukan kawasan yang terlalu lembut ataupun terlalu keras seperti simen. Good. Baik. Teruskan. Faham ya? Okey, ini contoh dia. Contoh gelanggang. Ini yang cikgu kata tadi, gelanggang di Kuala Kangsar. Di Kuala Kangsar, gelanggang ni yang macam ni. Bawah jambatan. Okey, ni jambatan. Ini adalah permukaan permainan dia. Okey. Yang contoh dia. Di bawah jambatan ni. Kalau tengok ke JKR Kuala Kangsar dia tulis kat situ. Yang ini biasa yang ada di sekolah ataupun di mana-mana tempat institusi yang ada menyediakan gelanggang petang ni biasanya macam ni. Kalau macam ni dia tak ada berbumbung dan sebagainya, cuaca agak panas, sebab tu lah permainan petang ni perlu pakai topi. Sebab tu kita tengok tadi gambar tadi ada orang yang pakai topi. Baik, okey, terusnya pemain petang. Okey, dalam permainan petang ini boleh dimainkan dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah permainan perseorangan. Satu lawan satu. Jadi untuk satu lawan satu, bolis yang perlu ada di tangan adalah 3 biji. 3 biji. Mainlah 3, habis 3, baru dikira mata. Maksud kita 3, pihak lawan pun 3. Itu untuk permainan perseorangan. Yang kedua adalah permainan berpasukan 2 orang ataupun double. Untuk double ni, seorang akan dapat 3 biji bolis. Jadi kalau dah 2, maksudnya satu pasukan mesti ada 6 biji bolis. Jadi pihak kita ada 6 biji, seorang 3 biji. Pihak lawan pun ada 6 biji, seorang 3 biji bolis. Baik. Seterusnya adalah berpasukan 3 orang. Dikenali sebagai triple. Okey, untuk triple ni seorang akan memegang bolis sebanyak 2 biji seorang. 2 biji seorang. Masih lagi satu pasukan akan ada 6 biji. 6 biji bolis. Jadi kalau 3 orang, seorang 2. Jadi inilah pertandingan biasa dimainkan dalam 3 keadaan, iaitu perseorangan, berpasukan 2 orang dan juga berpasukan 3 orang. Baik, kita teruskan seterusnya. Okey, kiraan mata dalam permainan petang. Secara umumnya, permainan petang ini menggunakan sistem kiraan 13 mata. 13 mata. Pasukan yang terlebih dahulu memperolehi mata yang ke-13 dikira sebagai pemenang pertandingan. 13 ni nampak macam sikit je, tetapi permainan petang ni satu pusingan itu kadang-kadang dapat satu mata saja. Pusingan kedua mungkin 3 mata saja. Jadi dia permainan ni agak lama. Kalau ikut pengalaman cikgu, satu sesi pertandingan itu dia boleh makan masa 1 hingga 2 jam untuk dapat mata yang ke-13. Okey,
Dalam permainan petang ni, setelah semua pasukan membaling bolis, pasukan kita pun dah baling, pasukan pihak lawan pun dah baling. 6-6 maksudnya atas gelanggang mesti ada 12 biji bolis. Mata akan dikira mengikut jumlah bolis yang paling hampir dengan jack bagi setiap pusingan permainan. Jadi kita akan tengok bolis siapa yang paling dekat. Kalau kata ada pihak kita ada 2 biji paling dekat dengan jack, jadi kita akan dapat 2 mata. Kalau ada 1 biji je dekat dengan jack, jadi 1 mata. Okay, kita tengok seterusnya untuk jelaskan lagi macam mana kita nak kira mata permainan. Okay. Tengok contoh sini Okay. Kita tengok contoh dekat sini. Okay, yang kuning ni adalah jack. Di sini adalah jack. Ini kawasan balingan tadi lah. Gelung rotan letak sini tadi. Okay, ini jack. Ini pasukan merah, pasukan biru. Kalau kita tengok kat sini, siapa yang paling dekat? Merah ada berapa biji paling dekat? Merah ada 1 dan merah ada 2. Okay. 1, ada 2. Okay. Jadi pasukan merah dia akan dapat 2 mata. Pasukan biru dapat tak? Pasukan biru tak dapat sebab dia jauh. Dia jauh daripada jack. Kalau contoh kata merah ada 1 je yang dekat. Kata yang biru ni dekat sini, dekat sikit. Tapi merah ni lagi dekat pada jack. Jadi berapa akan dapat? Jadi merah hanya akan dapat 1. Tapi dalam contoh ni merah dapat 2. Dapat 2 mata. Jadi untuk pusingan itu merah dapat 2, biru dapat 0. Dan kita teruskan dengan pusingan seterusnya. Sampailah kita akan dapat mata 13. Nanti kita akan tengok kemudian. Baik, kita teruskan. Okey, pergerakan pusingan. Ini yang dia katakan tadi. Pergerakan pusingan. Okey, contoh tengok sini pusingan 1. Pusingan 1 di sini pusingan 2. Okey. Kita habiskan pusingan 1 ni, tamatkan pusingan 1, pemain perlu bergerak ke sebelah kanan. Sini dia akan bergerak ke sini untuk memulakan pusingan kedua. Habis pusingan kedua, pergi balik ke kiri untuk pusingan ketiga. Begitulah seterusnya. Ulang alik sampailah kita dapat mata yang ke-13. Itulah permainan petang. Dia akan bermain kiri, pergi ke kanan. Habis pusingan ni pergi ke kiri balik. Habis pusingan ni pergi ke kanan balik. Sampailah kita dapat mata yang ke-13. Pasukan yang dapat mata 13 dulu dia menang bagi pertandingan petang itu. Baik, faham ya? Nanti nak faham nanti kita main lagi kat sekolah nanti insyaAllah. Harap-harap PKP ni habis cepat supaya kita boleh main petang lagi. Baik, okey, kita teruskan. Okey, teknik permainan petang. Okey, agak kecil je gambar dia. Okey, kalau kita tengok sini gambar sini, cara untuk memegang bolis. Bolis itu perlu diletakkan di tapak tangan ataupun di hujung jari. Kita tengok yang ni, gambar yang pertama ni. Dia akan letakkan bolis di atas tapak tangan. Terlebih dahulu untuk mendapatkan teknik memegang bola ataupun bolis yang betul. Kemudian yang kedua tengok dia genggam. Genggam bolis itu dengan kelima-lima jari. Lima-lima jari tu kena memegang bolis itu yang berada di tapak tangan. Kemudian menggunakan kelima-lima jari dengan sokongan ibu jari pada sisi tepi, kita pusing tangan kita itu. Jadikan dalam bentuk macam ini kedudukan dia begini. Ini cara pegang bolis yang betul. Apa kena pegang betul-betul? Kalau kita pegang tak betul, balingan yang kita akan buat tu dia tak stabil lah. Kata kalau kita pegang betul-betul ni, sebab tahu tadi bolis ni yang berat dia berapa? Hampir setengah kilo lebih kan, 650 gram hingga 800 gram. Agak berat lah. Jadi kena pegang dengan teknik yang betul, barulah kita dapat buat balingan yang betul dan
orang kata menepati teknik permainan petang ini. Okey, ini adalah cara nak memegang bolis. Okey, yang seterusnya. Okey, lontaran bolis. Teknik lontaran. Okey, ini adalah lontaran cara berdiri. Kita tengok kat sini. Ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, kita tengok yang nombor 1 ni. Ini ya, gambar yang ni. Okey. Okey, nombor 1 ni dia baling untuk mendapatkan bolis itu pergi leret ke arah jet. Jadi dia baling tak tinggi. Dia baling dalam keadaan yang rendah supaya bolis tu boleh ataupun bola besi tu dia boleh pergi ke arah jet. Yang kedua, dia agak tinggi sikit. Balingan itu hampir ke jack, dia kurang sikit bergolek. Balingan ketiga pun lebih kurang dengan yang nombor 2, mengurangkan golekan bolis itu, dia baling terus ke arah jack. Dan yang keempat ni, ni kita panggil dia situasi lontaran bola mati. Maksudnya dia baling dengan kedudukan yang tinggi terus ke arah yang menghampiri jack. Dan bolis itu tidak akan kalau betul teknik dia, bolis itu tidak akan bergolek. Itu kita katakan situasi lontaran bola mati. Kita kena belajar teknik-teknik ni. Baling ni. 1, 2, 3, 4. Dalam kedudukan yang berdiri. Okay, kita tengok abang yang baju warna biru ni. Okay, tengok macam mana dia baling. Yang pertama macam mana. Okay, tengok tadi gelung rotan. Cikgu kata tadi, gelung rotan ni adalah tempat di mana pemain untuk membuat balingan. Kedua-dua kaki kena ada kat dalam. Kedua-dua kaki kena ada di dalam gelung. Berdiri di dalam gelung. Dalam poster yang betul. Kedudukan berdiri yang betul. Supaya dapat buat balingan yang cantik. Okay. Kalau kata kaki ni berada di luar. Boleh dikira sebagai batal ya. Batal. Kalau batal maksudnya bolis yang dibaling tu boleh dikeluarkan daripada pertandingan. Itu satu dia punya syarat dia ya. Okey, kita tengok cara dia baling. Bukan berdiri begini, kemudian membengkokkan sedikit badan ke hadapan dan lontar. Baling bolis itu ke arah sasaran. Kaki kekal berada di dalam gelung. Bila bolis sudah cecah tanah dah berhenti, baru kita boleh keluar daripada gelung. Kalau tak, boleh sebabkan batal kalau ada bantahan daripada pihak lawan. Ni kena berhati-hati sikit. Baik. Okay, kita tengok pada lontaran, teknik lontaran yang kedua. Iaitu, okay, lontaran secara mencangkung. Setengah orang kata duduk. Okay, gambar ketiga ni tak nampak ya. Lontaran secara duduk, lebih tepat sekali mencangkung lah. Sama juga yang dengan yang pertama tadi. Ada balingan yang rendah. Kita tengok sini, balingan yang rendah ni, tengok ni. Balingan yang rendah ni, okay, ni rendah. Untuk kita golekkan bolis ini ke arah jack. Yang ketiga, half loop. Balingan half loop ini supaya kita baling, golekkan itu tidak terlalu laju ke arah jack. Yang ketiga, full loop. Full loop ini kita katakan kategori bola mati lah. Dia baling, tup. Bola ini terus ke arah ataupun berada berhampiran dengan jack. Dia tidak bergolek. Kalau bergolek pun keadaan yang terlalu minima. Baik. Ini pun kita cakap tadi boleh kita kena belajar lah cara-cara kita nak. Baik. Seterusnya. Okey, ni tengok cara kakak ni baling. Macam mana dia duduk. Sama juga kaki masih lagi berada di dalam gelung. Ya. Bagaimanakah kedudukan mencangkung dia yang lebih tepat begini. Bukan kita mencangkung yang biasa ni. Yang dia kena berdiri begini. Supaya selesa untuk kita baling. Kita buat lontaran. Okay, faham gambar ni. Baik.
Cikgu rasa itu saja untuk kita penerangan sedikit berkaitan dengan permainan petang ni selama setengah jam lebih kurang ni ya. Okey, untuk seterusnya kita akan buat sedikit latihan pengukuhan. Okey, latihan pengukuhan ini anda boleh salin dalam buku dan jawab berdasarkan penerangan yang cikgu berikan tadi. Rujuk balik penerangan-penerangan tadi. Okey, jawab soalan ini. Yang pertama, namakan 3 alatan yang diperlukan untuk permainan petang. Yang kedua, apakah kegunaan pita ukur dalam permainan petang? Yang ketiga, kebiasaannya jet diperbuat daripada bahan apa? Okey, yang keempat, berapakah kiraan mata untuk menentukan pemenang bagi permainan petang? Yang kelima, nyatakan 2 cara balingan bolis. Dan yang keenam, bolehkah permainan petang dimainkan di atas permukaan simen? Sikit saja, tak banyak mana pun. Ada 6 soalan, jadi boleh salin ke dalam buku dan juga jawab soalan ni. Nanti snap gambar, hantar pada cikgu. Cantik. Okey, sekian saja untuk penerangan berkaitan dengan permainan petang pada hari ini. Jadi cikgu harapkan ia memberikan satu penerangan yang amat berguna kepada kamu, dan seterusnya kalau kita kata nak bermain petang ni, kita tunggu habis PKP ni, kita akan buat secara praktikal permainan petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.